Assalamualaikum dan salam hujung minggu buat semua penonton setia Nona. Bersyukur kita kerana hari ini masih direzekikan untuk menjalani kehidupan seperti biasa. Ambillah peluang untuk sama-sama berbuat kebaikan dan memberi manfaat kepada ahli keluarga, rakan taulan maupun mereka yang berada di sekeliling kita. Semoga niat dan perbuatan yang ikhlas itu dapat membahagiakan dan meringankan beban seseorang, malah pasti besar ganjaran pahalanya. As you grow older, you will discover that you have two hands, one for helping yourself, the other for helping others. Kami mulakan siaran Nona petang ini dengan ungkapan kata daripada Audrey Hepburn, ikon perfilman dunia di era zaman kegemilangan klasik Hollywood sebagai renungan. Sesungguhnya tangan yang memberi lebih indah daripada yang menerima. Terus kekal bersama Nona kerana Nona inspirasi wanita buat semua. Menarik di Nona minggu ini. Penyakit itu spinal muscular. Cuma doktor kata tak ada ubat gitu je. Cuma doktor suruh buat fisio. Kumpulan pesakit SMA ni ada satu tagline tau, never give up. Talula means leaping water. So tanpa stop lah mengalir air. Dekat sini kita boleh macam outdoor activity, balik to the nature and then release from stress. Bila nak kahwin? Dia bukan soalan peminat ni, soalan macam makcik tau. Ada jodoh sampai tu, kahwinlah saya. Keindahan landscape dipenuhi tumbuhan mala segar yang meliputi segenap ruang kebun antara tarikan yang ada di Kebun Puisi Cafe. Sesuai dengan namanya, kebun ini bukan sahaja menawarkan panorama menghijau, malah di setiap ruang dan sudut dilatari dengan ungkapan puisi indah. Hidangan menunya juga cukup menarik. Kopi surat cinta, kopi hari minggu, kopi santan dan mantan serta roti puisi antara yang menjadi pilihan pelanggan. Hayati suasana dekor lamanya untuk dijadikan idea dan inspirasi bagi menata rias laman anda. Kebun puisi terhasil melalui perkongsian minat antara sahabat handai berkonsepkan Nusantara. Hiasan laman kebun seekar ini menerapkan 5 elemen panca indera iaitu penglihatan, pendengaran, sentuhan, bau dan rasa dalam susun aturnya. Terletak di Kampung Batu Lima, Bangi, Selangor, pengunjung juga dapat menikmati juadah yang enak di sini. Idea tu datang bila saya dan husband pernah pergi ke Bangkok. So kita pergi satu kafe kat Bangkok ni memang jauh daripada airport, memang jauh daripada hotel. So konsep sama jugalah ala-ala kebun dan benda tu menarik dan kita nak bawa ke sini lah. So orang datang saya makan boleh rasa suasana kebun. Kalau pagi lain suasana dia, dia punya cuaca lain, petang lain, so bezalah. Konsep Nusantara ni, dia mesti achieve 5 elemen panca indera kita. Yang pertamanya, penglihatan, lihat. So, kita boleh tengok, bila kita datang, instead of kita tengok hutan batu, kita boleh tengok kehijauan alam yang kat sini. Yang keduanya, pendengaran. So, kita datang kat sini, kita dapat dengar bunyi burung-burung, unggas dan bunyi-bunyi air kat sini. Yang ketiganya, bau, deria bau kita. Kita dapat bau bunga yang wangi-wangi. Yang keempat, sentuhan. Kita dapat rasa dan kita dapat feel pokok-pokok kat sini. Dan akhir sekali adalah mulut, rasa. Untuk bila melengkapi 5 elemen ni, saya percaya yang datang ke Kebun Puisi ni akan rasa puas hati. Akan rasa tenang bila berada di sini. Bagi mewujudkan persekitaran hijau yang boleh dihayati dan dipelajari masyarakat, pelbagai flora ditanam sekitar kebun ini. Terdapat variasi tumbuhan daripada jenis pokok hiasan, pokok berbunga dan pokok berbuah yang boleh dinikmati pengunjung secara percuma jika ada rezeki. Di Kebun Puisi, kita tak ada letak pokok-pokok yang sukar didapati. Sebenarnya, apa yang ada di sini adalah pokok yang quite common yang kita membesar bersama-sama dengan pokok tu. So, seperti yang pengunjung boleh datang, sebenarnya pokok-pokok tu pokok yang biasa. Cuma susun atur dia lebih kepada natural. Kita tak buat-buat, lebih kepada semula jadi punya susunan. Antara contoh pokok-pokok yang terdapat kat Kebun Puisi, of course bila kita buat kebun, kita ada pokok berbuah seperti pokok durian Belanda, pokok durian, pokok koko, kopi dan pokok hiasan, antaranya pokok heliconia, pelbagai spesies heliconia ada di sini. Kita ada juga pokok-pokok seperti pokok bunga kemboja, pokok bunga air mata pengantin dan sebagainya. Dan salah satu yang
kuat istimewa, di kafe Kebun Puisi ada pokok makisa. So pengunjung boleh nikmati makanan bernaungkan pokok makisa. Berkonsepkan tenang, ilham dan tersembunyi, setiap sudut di kebun ini dipenuhi kehijauan tumbuhan dan ungkapan puisi pilihan. Bagi memberi kelainan kepada pelanggan yang sering datang, mereka akan membuat penambahbaikan kebun setiap minggu. Alhamdulillah, semua makin hari makin orang tahu sebab kita buka 3 hari seminggu je. So far alhamdulillah ramai yang datang, ramai juga yang bagi feedback. So kita dari segi feedback tu kita setiap minggu kita cuba nak untuk menambah baiklah supaya semua orang datang sini happy dan puas hati dengan kita punya servis lah. Macam setiap minggu kita ada tambah benda, contoh ada buai. Dulu tak ada buai, so kita akan tambah dengan buai. Lepas mungkin ada benda-benda ternakan macam itik, kita akan tambah benda tu dari semasa ke masa. So orang akan datang tu adalah benda-benda baru yang orang boleh explore lagi kat kita punya kebun. Sejak pembukaannya pada Februari lalu, kafe ini tidak menang tangan melayan pengunjung yang datang. Menawarkan 2 sidang berbeza iaitu pagi dan petang, menu yang disajikan juga berlainan mengikut sesi agar pelanggan dapat mencuba pelbagai jenis hidangan setiap masa. Kita punya yang main punya ni adalah kopi lah, kopi Surat Cinta, kopi Santan Mantan dan kopi Hari Minggu. Yang terbaru kita baru tambah kopi Terbahagia. Dan kita ada juga macam ayam gepuk, ayam geprek, geprek buttermilk, dan kita akan nak masukkan lagi gepuk nachos lah, dan roti puisi. So jadi menu dia bertukar, menu breakfast dia lain, menu lunch dia lain lah. Kalau macam breakfast, menu daripada orang-orang kampung lah, nasi lemak, nasi bungkus. Dan lunch kita akan ada ayam gepuk, ayam geprek macam tu. Bagi Aminur Rahim, memenuhi 5 elemen deria dalam mewujudkan sesebuah laman adalah sangat penting kerana ia dapat memberikan suasana nyaman dan semula jadi. Dengan adanya laman menghijau di kawasan rumah maupun kafe, ekosistem juga dapat dihargai. Sekiranya ada spot yang menarik di kawasan rumah, di kafe, saya rasa masa kita yang mungkin agak busy sepanjang hari ataupun seminggu tu busy apa semua tu, kawasan berikut, sekurang-kurangnya rasa stres kita, rasa penat kita akan hilang bila kita menikmati suasana laman atau hiasan di rumah atau di kafe. Dibuka pada setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, Kafe Kebun Puisi antara lokasi menarik untuk anda mencari ilham dalam menghias laman dan berehat daripada kesibukan bekerja. Wanita cekal yang kini meniti usia 34 tahun ini ternyata bukan calang-calang orangnya. Biarpun memegang status orang kurang upaya, dia punya keistimewaan yang luar biasa. Siti Hawa Apandi, pengidap spinal muscular atrophy, tidak pernah menjadikan penyakitnya sebagai halangan untuk berjaya. Dia didiagnos mengalami lemah urat saraf sehingga menyebabkan hilang keupayaan untuk bergerak. Namun, kekuatan jiwanya telah menjadikan Siti Hawa berjaya menggapai impian melanjutkan pengajian dalam bidang pengkomputeran dan sistem pintar di salah sebuah universiti tempatan. Ikuti ketabahan dan perjuangan ilmu wanita istimewa ini dalam Inspirasi. Menetap di Bukit Gambang, Kuantan, Pahang, ini kisah seorang wanita hebat yang wajar dijadikan inspirasi. Siti Hawa Apandi diuji apabila dia didiagnos menghidap penyakit spinal muscular atrophy tahap 2 seawal usianya 3 tahun. Penyakit genetik ini bukan sahaja mengganggu sel saraf motor pada tunjangnya, ia turut menghalang kemampuannya untuk berjalan, makan, malah bernafas dengan sempurna. So masa tu macam pergerakan tu macam tak seperti kanak yang biasa. So macam tak bergerak, tak merangkak apa semua kan. Bila doktor bagi tahu tak ada ubat tu kan. So itu je lah. Masa dulu tak ada follow up doktor, tak ada pergi fisioterapi.
Macam saya tak ada pergi hospital untuk check up lah. Sekarang lah baru wujud ubat rawatan untuk SMA tu. Tapi dia punya kos tu mahal lah. Sama seperti pesakit SMA yang lain, setiap hari Hawa terpaksa bergantung sepenuhnya pada kerusi roda untuk menjalani kehidupan. Keadaan fizikal ototnya yang lemah dan hanya boleh menggerakkan jari sahaja menyebabkan dia tidak mampu untuk menguruskan diri sendiri tanpa bantuan. Penyakit itu spinal muscular. Tapi kita tak tahulah penyakit tu macam mana kan. Cuma doktor kata tak ada ubat gitu je. Tak ada ubat dan dia akan duduk atas kursi roda selamanya lah. Dia kata doktor macam cuma doktor suruh buat fisio. Rutin harian ni memang kena uruskan dia lah. Nak mandi, nak solat, nak makan, pakai baju. Semua atas pertolongan kita kan. Kalau dia memang dia tak mampu nak buat sendiri. Even nak makan pun kena suap. Tenang berdamai dengan takdir, keluarga ini juga reda menerima ketentuan apabila arwah abang sulung Hawa pernah diuji mengalami penyakit yang sama sepertinya suatu ketika dahulu. Situ kongsi guna kursi roda. Macam abang sekolah sesi pagi. So bila dia dah habis sesi pagi tu, saya masa tu form 1, tingkatan 1, sesi petang kan. So bila dia dah habis guna kursi roda tu, abang angkat dia masuk dalam kereta. So saya pula duduk dekat guna kursi roda tu pula lah. So duduk je lah kat kelas tu sebab cikgu yang pergi masuk kelas kan. So belajar je lah macam biasa. Bergerak pun contohnya kalau nak pergi makmal tu lah. So kalau nak pergi makmal ke perhimpunan ke, tu kawan sekelas lah tolak pergi tempat-tempat tu. Kasih ibu membawa ke syurga. Itulah yang dapat digambarkan tentang pengorbanan dan kasih sayang Ibu Hawa yang sanggup menemaninya sepanjang sesi pengajian di universiti. Ditatang bagai minyak yang penuh, ibunya sentiasa memberi semangat ketika dia menuntut ilmu. Dah habis sekolah menengah tu, dia pergi masuk U tu pun alhamdulillah lah diterima kat UMP lah. Banyak proses jugalah kan masa nak masuk tu. Daripada situ makcik mohon nak jaga dia kat asrama sebab dia kena bergantung dengan orang lain kan. Dia tak boleh buat apa semua sendiri, tak boleh buat lah. Alhamdulillah diterima. Daripada diploma, degree memang makcik duduk asrama lah jaga dia. Atau pergi kuliah, masa exam pun kena masuk sekali dengan dia. Jaga dia masa exam tu, kena paper tu kan, kena kertas soalan tu kena buka, kena tunjuk kat dia. Dia menulis je lah kan, pasal dia pun nak buka kertas tu selai-selai tu dia tak mampu kan. Tu je lah. Walaupun Hawa menyedari akan kekurangan diri, ia tidak pernah mematahkan semangatnya untuk menggapai impian. Tiada apa yang lebih bermakna selain dapat menggembirakan keluarganya. Mama abah tu yang selalu dorong lah sama belajar kan. Bila masuk U tu pun assignment kebanyakannya guna laptop kan. Banyak menaip depan laptop lah. Setakat ni alhamdulillah lah jari masih kuat lagi lah nak menaip tu. Rasa tu kadang tu adalah rasa bila study kan tak faham. Kadang tu nangis juga lah kan. Tapi kita ambil masa rehat kejap lah. Rehat tidur. Lepas tu esok dah bangun tu kita bangkit balik lah. Try baca lagi bagi faham. Kalau tak faham lagi kita bincang dengan pensyarah macam mana kan. Macam tu lah. Doakan saya dapat habiskan pengajian PhD saya ni. Lepas tu harapan moga rawatan untuk penyakit SMA ni dapat di kosnya tu mungkin kalau ada saintis Malaysia, penyelidik Malaysia yang dapat buat kajian pasal penyakit ni dan dapat cari rawatan yang lebih sesuai kan, mungkin kos rawatan tu dapat dikurangkan so lebih ramai pesakit SMA yang boleh dapat rawatan tu kan. Jangan down lah.
kumpulan pesakit SMA ni ada satu tagline tau, never give up. So kita jangan mudah putus asa dengan hidup kita. Just jalani je hidup kita dan kita jangan tengok kekurangan kita, tengok kelebihan kita. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Hawa yang ditakdirkan dengan kekurangan daya fizikal tidak langsung mencari alasan atau menjadikannya penghalang untuk dia terus menimba ilmu. Dorongan dan semangat daripada keluarganya ternyata banyak membantu Hawa. Kecekalan wanita hebat ini wajar dijadikan contoh bagi insan lain yang ingin berjaya sepertinya. Fashion yang menggabungkan konsep moden dan tradisional kini semakin mendapat tempat dalam kalangan wanita yang gemarkan gaya santai dan selesa. Jenama Tia yang sudah 7 tahun menempa nama dalam industri fashion kini tampil dengan koleksi istimewa, gaya casual yang menarik dan santai sesuai dijadikan pilihan pakaian harian kaum Hawa. Nona bawakan variasi rekaan menawan daripada jenama ini dalam Lensa Gaya. Mula bertapak dalam industri fashion sejak 2016, Tia membawa 2 koleksi terbaru sesuai untuk wanita yang gemarkan gaya casual dan santai. Jahitan sulam bunga serta perincian corak batik yang berbeza pada koleksinya menjadi latar tema untuk rekaan kali ini, sekaligus memberi efek anggun dan menawan kepada pemakai. Jenama ini amat mementingkan pemilihan fabrik yang berkualiti dan selesa dipakai walau di mana sahaja. Okay, pada tahun ini, Tia ada keluarkan 2 koleksi, iaitu koleksi batik, which is our signature collection, dan juga terbaru adalah koleksi cotton. Bertepatan dengan tagline kita, The Joy of Comfortable Wear. Jadi kedua-dua koleksi ini masih lagi mengetengahkan dan mementingkan keselesaan kepada pemakai. Manis dan anggun dengan potongan kurung kedah, koleksi yang diberi nama Odilia ini mengetengahkan rekaan tradisional dengan sentuhan sulaman yang minimalis. Antara koleksi terbaru kita adalah koleksi Odilia Sulam, di mana mengambil inspirasi daripada kurung kedah punya cutting. Kita menggunakan material batik, our signature semi-silk batik, dan kami tambah perincian sulam pada lengan dan juga pada sisi baju tersebut. Kain baju Odilia Sulam ni menggunakan kain instant pario, di mana pario kami ada 4 butang adjustable button mengikut saiz. Kebaya kalsum pula tampil dengan gabungan corak flora dan abstrak yang mampu menyelahkan pesona pemakainya. Koleksi klasik ini tampak lebih moden dengan gabungan rekaan coraknya dan sesuai untuk kepelbagai majlis keraian. Busana yang ditampilkan dengan butang tersembunyi ini juga santai serta boleh digayakan seharian bersama paduan cardigan maupun jaket untuk memberi aura moden yang berbeza. Koleksi Maya Sulam merupakan kebaya pendek polos yang diserikan dengan sulaman bunga. Selain dipadankan dengan kain yang dicanting dengan elemen bungaan, butang sederhana berwarna putih digunakan bagi menimbulkan gaya retro klasik busana ini. Maya Sulam adalah konsep kebaya pendek tapi digabungkan dengan inspirasi dari kita punya kurung kedah. So baju dia lebih loose and laid back tapi mempunyai perincian butang di hadapan dan juga sulam. Bentuk leher yang diinspirasikan daripada potongan teluk belanga menjadikan koleksi Sarina Sulam lebih sesuai dipakai ketika majlis keraian. Dengan kemasan sulaman jahitan tangan yang ditambah pada hujung lengan dan bahagian depan baju, koleksi ini sesuai digayakan bersama kain pario, warna cerah dan lembut. Okay, koleksi yang paling latest untuk Tia adalah Dahlia Cotton Sulam, di mana kami menggunakan fabric cotton tapi mengambil inspirasi desain Dahlia yang sebelum ni kami dah ada Dahlia daripada material semi batik, cuma divariasikan dengan menggunakan fabric cotton.
dan kami juga menambahkan perincian sulam pada hujung lengan dan pada sisi kita ada slit side di bahagian baju, dan pario yang digunakan adalah pario ikat. Instead of dahlia yang batik punya, kita guna instant pario. Unsur flora yang dihiasi sulaman pada koleksi ini sesuai buat wanita yang ingin tampil sopan dalam bergaya. Ringkas dan menawan, rekaannya tidak keterlaluan dan mampu menyelahkan keanggunan pemakainya. Menggunakan fabrik kapas, koleksi Sri Sulam pula direka dengan potongan blaus batwing yang dipadankan dengan kain pario ikat. Rekaan ini lebih sesuai untuk mereka yang mahukan persalinan ringkas dan santai namun masih mampu mengekalkan gaya anggun dan klasik. Rekaan kali ini boleh digayakan dengan pelbagai cara. Koleksi Maya dan Sri Sulam cantik disuai padankan bersama seluar denim dan blaus sesuai sebagai pakaian harian maupun ke tempat kerja. Harapan kita adalah untuk mengembangkan lagi perniagaan Tia ke pesada antarabangsa. Buat masa sekarang ni kita hanya ada online platform dan juga butik yang masih baru, tapi kita sudah ada pelanggan-pelanggan daripada Singapura dan juga Brunei. Jadi harapan saya supaya kita boleh melebarkan lagi kita punya perniagaan di sana. Versatile dan santai antara ciri utama yang ingin diketengahkan jenama ini. Rekaannya yang berkonsepkan casual bukan sahaja sesuai untuk pelbagai jenis bentuk badan, malah boleh digayakan untuk sebarang majlis keraian. Bisa aku bisa gila. Assalamualaikum, saya Khair Bahar. Jangan lupa untuk saksikan Nona Cinta yang Pandang Pertama. Takut tidak diterima dengan cinta pandang pertama. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Menjengah ke kediaman milik bekas penyampai berita TV3, Nurul Huda Abdul Aziz, mata terpesona melihat susun atur yang indah dan rapi di segenap ruangnya. Rumah 3 tingkat yang terletak di Cyberjaya ini menggabungkan konsep moden dengan suntikan elemen desa, membuatkan sesiapa yang datang berkunjung ke sini dapat merasai suasana yang damai dan nyaman. Bagi merealisasikan konsep yang diidamkan, pemilihan perabot daripada material kayu dan rotan diberi keutamaan. Hiasan dekorasi di setiap sudut ditata rias secara sederhana supaya tidak keterlaluan. Ruang tamu dan ruang makan juga mengekalkan tema rona yang sama bagi mewujudkan keserasian antara setiap ruang. Semuanya kelihatan sepadan dan menepati citarasa pemiliknya yang gemarkan gaya yang minimalis. Pemilik nama Muhammad Khairul Baharudin merupakan selebriti yang memulakan kerjaya seninya sebagai penyanyi basker di Kuching, Sarawak. Kehebatan vokalnya mula terselah sejak ditular di sebuah aplikasi nyanyian, lantas menaikkan popularitinya sehingga dikenali di Indonesia. Bukan mudah untuk membina nama dalam industri muzik tanah air, namun berkat kesabaran dan usaha yang tidak pernah mengenal erti jemu, dia telah meletakkan namanya sebaris dengan rakan artis yang lain. Kini dia mampu tersenyum bangga melihat pencapaian karya seninya yang semakin memuncak. Minggu ini Nona mendekati sosok jejaka hebat Khair Bahar. Penyanyi Khair Bahar sememangnya sudah tidak asing lagi dalam industri hiburan tanah air. Tidak hanya bergelar penyanyi, dia juga kini melebarkan sayapnya dalam dunia lakonan. Pelbagai suka duka dilalui sepanjang bergelar anak seni. Menyanyi itu adalah memang hobi Kai, memang minat kan. Memang minat daripada kecil lagi. Dan cita-cita untuk menjadi seorang penyanyi itu saya rasa bukannya perkara yang mudah. Benda tu mengambil orang kata masa yang agak lama dan proses itu memang susah lah. Cita-cita saya sebenarnya nak jadi seorang arkitek. And at the same time saya juga ada buat cover di YouTube dan semua digital platform yang ada ketika itu. Jadi tak terfikir langsung lah saya bakal menjadi seorang penyanyi seperti sekarang. Dan Alhamdulillah benda tu tercapai mungkin disebabkan
doakan saya tak henti-henti usaha. Okey sangatlah tu. Jadi kalau Kini Kai Baha berani mencabar kemampuan dirinya untuk mewarnai dunia lakonan pula. Dia bertuah diberi kepercayaan memegang watak utama dan bergandingan dengan pelakon-pelakon hebat. Saya mencuba dalam bidang lakonan untuk nak improve confidence saya kan. Sebelum ni saya seorang yang sangat malu tau. Saya seorang yang sangat malu. Kadang bila nak berjumpa dengan orang, nak berbuat dengan orang pun saya rasa macam tak confident. Nak bercakap pun tak ada benda saya nak borak. Tiba stop kat situ. Tak ada benda yang nak sambung-sambung borak tu kan. Jadi bila masuk dalam dunia lakonan ni, alhamdulillah saya rasa banyaklah improve dari segi saya punya PR saya dengan orang kan semua kan. Bila jumpa dengan orang tu, malu tu kurang lah nak bandingkan dengan sebelum ni. Jadi saya rasa lakonan tu sedikit sebanyak membantu saya lah dalam kerjaya saya. Tapi nyanyian still orang kata kerjaya utama saya lah. Kemuncak populariti Kai Baha adalah apabila dia berjaya memenangi beberapa anugerah berprestij tanah air. Kejayaan yang dikecapi tidak membuatkan dia alpa, malah lebih bermotivasi bagi meningkatkan keyakinan diri dalam dunia seni. Kenangan manis, of course, bersama dengan family, peminat di mana setiap kali ada acara-acara anugerah dan sebagainya. Alhamdulillah mesti saya akan sangkut jugalah award yang ada saya tercalon dalam kategori tersebut. Tak dua, satu pun jadilah kan. Sebab tanpa mereka, saya rasa saya bukan seorang Kai Baha yang sekarang ini. Jadi tak terfikir langsung saya sampai ke tahap ini. Dan semua ni orang kata atas rezeki saya lah. Dan saya ambil peluang ni, saya guna sebaik-baik yang mungkin untuk masa yang akan datang, insyaAllah. Menceburkan diri dalam dunia hiburan seawal usia remaja, banyak pengorbanan yang perlu dilakukan. Mengakui tidak mudah untuk menempatkan namanya sebaris dengan artis popular tanah air, Kai sentiasa positif berdepan pelbagai cabaran. Setiap penyanyi tu nak keluarkan lagu tu memerlukan eksperimen di mana kita tak tahu pendengar di luar sana tu macam mana cita rasa dia orang. Macam saya sendiri pun nak keluarkan lagu, kita orang kena fikir trend sekarang macam mana. Kadang bila kita buat lagu semua kan, kita rasa lagu tu sedap. Bila kita dah release, penerimaan tu kurang. Kadang bila kita rasa benda tu simple je, bila kita release, orang suka benda tu. So benda tu adalah cabaran lah dalam kerjaya nyanyian setiap penyanyi di mana nak releasekan sesebuah lagu tu. Sebab sekarang ni dia bukan macam zaman dulu. Zaman dulu dia keluarkan album kan. And then sekarang ni kita nak mengikut cita rasa pendengar di luar, memang agak sukar lah. Itu cabaran dia sebenarnya. Sepanjang berada dalam dunia seni, Kai Baha mengakui dirinya amat bertuah dapat berkongsi pengalaman menghasilkan lagu ciptaan sendiri. Bakal mengadakan konsert tidak lama lagi. Ia adalah hadiah buat peminatnya yang tidak pernah putus memberikan sokongan. Single yang ketiga saya yang berjudul Lulu, sepenuhnya ciptaan saya sendiri, lirik dan juga komposer. Lagu tu berkisahkan tentang orang sekeliling yang saya lihat, termasuk dengan diri saya sendiri. Dia relate dengan semua orang tau. Dia bukannya menceritakan tentang sebuah cinta saja. Dia menceritakan tentang kehidupan kita di mana kita rasa down, perlukan semangat untuk bangun, bangkit semua. Dalam sepanjang hampir 7 tahun ni dah 30 lebih buah lagu yang saya ada dan 3 album. Paling kegemaran ciptaan daripada ID6 Sen yang berjudul Penantian. Liku-liku perjalanan sebagai seorang anak seni menjadikannya lebih berani. Bagi Kai, kejayaan sebagai penyanyi diukur melalui cara penghayatan dan komitmennya dalam memberikan yang terbaik dalam setiap persembahan. Setiap kali saya nak buat persembahan, saya akan rasa gugup, menggeletar semua kan. Bila orang tengok, relax je kan. Sebenarnya, apa yang berlaku tu saya seorang je rasa. Even sekarang pun still ada lagi. And Alhamdulillah, saya belajarlah benda tu. Nak tak nak kena belajar juga, kita kena beranikan juga. Sebab inilah jalan yang saya pilih, ini yang saya nak. Kita kena hadapi benda tu juga. Saya banyak tengok YouTube and kadang-kadang saya buat eksperimen sendiri. Saya berjumpa dengan orang yang saya tak kenal. Kita borak macam 10 tahun kenal lah. Dengan cara sebegitu, saya dapat atasi saya punya stage fright saya seluar kalau nak compare dengan sebelum. Semangat juang yang tinggi dan kesungguhan Kai untuk sentiasa menghasilkan yang terbaik dalam setiap karya yang dipersembah ternyata membuahkan hasil. Saya boleh katakan Kai Baha adalah seorang yang berusaha di mana dia kalau nak buat, dia buat. Kalau nak buat benda tu, dia akan buat betul-betul and dia takkan pernah putus asa. Siapa idola Kai? Idola saya ramai. Zian Azin. Kalau lelaki, Hafiz Shoaib. Banyak lagi idola saya. Kalau bukan penyanyi, siapa Kai sekarang? Kalau bukan penyanyi, saya rasa saya seorang arkitek. Arkitek. Saya minat bab design semua. Makanan kegemaran? Makanan kegemaran saya suka nasi. Especially nasi goreng lah. Semua nasi goreng. Tapi
paling suka nasi goreng kampung. Itu kalau kena, balik peralihan kena nasi goreng kampung, cicah dengan sambal belacan. Rasa dengan apa tu, combination timun. Sedap. Warna kegemaran? Warna kegemaran saya warna merah dengan hitam. Tapi saya more kepada hitam lah. Selain menyanyi, apa hobi Kai? Selain nyanyi, apa hobi Kai? Saya suka melukis. Melukis, design, suka juga mengemas rumah, bilik, semua saya suka. Semua saya suka. Lokasi percutian idaman? Lokasi percutian idaman, first saya sebenarnya tak habis lagi pusing Malaysia ni. Lokasi paling best so far saya suka pergi Langkawi. Langkawi. Tapi dalam hati saya tetap Perlis lah. Perlis itu tempat saya nak healing. And then untuk orang kata favourite place luar pada Perlis, saya suka pergi Langkawi. Kriteria perempuan idaman? Kriteria perempuan idaman? Saya tak kisah dia macam mana. Saya pun tak tahu macam mana saya dapat. Yang penting dia pandai masak. And dia rajin mengemas rumah macam saya. Okey. Ini soalan peminat. Bila Kai nak kahwin? Bila nak kahwin? Dia bukan soalan peminat ni, soalan macam makcik tau. Setiap kali saya jumpa macam makcik mana, dia akan tanya soalan. Okey, kita buatlah. Saya punya target nak kahwin, saya tak tahu lagi bila. So far, masa sekarang ni saya nak fokus career saya, kerja saya, nak kumpul duit dulu kan. Nak pergi stable saya punya life saya dulu. Kalau dah ready, ada jodoh sampai tu, kahwinlah saya. Sentiasa fokus dan komited, ia adalah kunci kepada kejayaan Kai Bahar yang menjadikannya bintang yang sentiasa bersinar. Walau apa jua bidang yang diceburi, semoga Kai Bahar sentiasa berjaya dan mampu menggapai impiannya. Gulai tumis darat antara menu tradisi yang popular dalam kalangan masyarakat utara. Gulai yang menggunakan ikan masin, ketam atau pisang muda sebagai ramuan utama ini dimasak dengan dua kaedah berbeza. Tumisan bawang merah bersama daun kari dan cili kering dimasukkan dalam gulai yang sudah dimasak mampu menerbitkan aroma yang menyelerakan. Hidangan ini lebih enak jika dinikmati bersama kerabu kerang. Adunan kerabu yang digaul bersama kerisik serta bahan-bahan ramuan yang segar pasti menambat selera. Restoran Hidang KL berkongsi cara penyediaan gulai ikan masin nanas dan kerabu kerang dalam segmen Air Tangan. Masakan gulai antara menu yang dapat mengimbau kembali nostalgia berada di kampung. Ia sesuai dihidangkan bersama menu sampingan yang pasti dapat menaikkan lagi selera anda. Hari ini saya nak tunjukkan cara memasak gulai ikan masin nenas. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat gulai ikan masin nenas ini amat mudah. Antaranya ialah cili kisar, bawang putih, bawang merah, bancuan serbuk kari, halia, ikan talam masin, nenas, santan. Manakala bahan-bahan untuk tumis darat pula ialah daun kari, cili kering, halba campur, bawang merah, bawang putih, minyak, garam, gula dan penambah rasa. Mula-mula kita hidupkan api. Kita akan masukkan minyak, sedikit minyak. Kita akan masukkan bawang merah yang telah dikisar. Okey. Kemudian kita masukkan pula bawang putih. Juga telah dikisar. Okey, yang ini halia. Halia yang telah dikisar, kita masukkan juga. Tumis semua bahan tadi sehingga bertukar menjadi keperang-perangan. Kemudian masukkan bancuan kari dan masak sehingga naik bau. Bagi anda yang lebih gemar dengan masakan pedas, masukkan cili yang telah dikisar dan masak sehingga pecah minyak. Jadi selepas ni kita akan masukkan santan. Santan ni kita masukkan sedikit demi sedikit. Okey. Masukkan sedikit dulu. Kita kacaukan. Masukkan sedikit air. Jadi kita masukkan sekarang ikan masin tadi. Kita akan masukkan nenas.
Teknik tumis darat mampu menambahkan lagi aroma hidangan ini. Tumis hirisan bawang merah dan putih dalam minyak yang panas, kemudian masukkan halba campur serta cili kering dan masak sehingga bertukar keperangan. Tidak lengkap resepi dari utara ini tanpa bau aroma daun kari. Masukkan 3 tangkai daun kari dan kacau semua bahan. Bahan-bahan yang kita tumis ni dah layu. Kita akan masukkan ke dalam kuah gulai. Okey. Panaskan kembali gulai yang telah dicampur bersama bahan tumisan dan sedia untuk dihidang. Gulai ikan masin nenas lebih menyelerakan jika makan bersama kerabu kerang. Bahan-bahan untuk membuat kerabu kerang ialah kerang, kerisik, pucuk paku, serai, bawang merah, limau nipis dan cili padi. Okey tuan-tuan, sekarang saya akan tunjukkan cara memasak kerabu kerang. Mula-mula kita akan masukkan pucuk paku yang telah dicelur. Kemudian kita masukkan isi kerang yang telah dicelur. Juga hirisan bawang merah. Yang ini saya gunakan sebiji bawang merah, bawang besar, serai dan sedikit cili padi. Bagi menambahkan lagi rasa sajian kerabu ini, masukkan kerisik bersama perahad limau nipis. Hidangan kerabu bukan sahaja enak, tetapi ia juga menu yang sihat. Gabungan rasa masam dan berlemak ini pasti dapat memenuhi selera anda. Dah siap pun menu kerabu kerang dan gulai ikan masin nenas. Menikmati masakan yang ringkas ini pasti menambat hati sesiapa sahaja. Lebih-lebih lagi jika dihidang untuk makan tengah hari. Menu gulai ikan masin nenas dan kerabu kerang ini sememangnya enak dan harus dicuba. Ingin lari sejenak daripada kesibukan kota yang menyesakkan? Lokasi staycation minggu ini mampu mendamaikan jiwa dan meredakan tekanan kerja yang dihadapi. Percutian hujung minggu di kawasan tanah tinggi yang nyaman sambil menghayati suasana alam yang menghijau memang menarik. Lebih istimewa apabila tanaman yang terdapat di sekitar lokasi penginapan dijadikan sebagai sajian di kafenya. Tallulah Hill Farm yang terletak di Keluang Johor menjanjikan pengalaman berasimilasi dengan alam semula jadi yang tenang. Damai dan mengasyikkan. Perjalanan ke Tallulah Hill Farm cuma 15 minit dari Bandar Keluang Johor. Ini antara destinasi di selatan tanah air untuk mereka yang gemarkan keindahan alam semula jadi. Selain terletak di kaki Gunung Lambak, penginapan ini dikelilingi kehijauan flora sesuai dengan jiwa pemiliknya, seorang pencinta alam sekitar. Saya punya owner, actually she's a Singaporean. Lepas tu dia pun suka farming. So masa dia pilih tempat ini, so kita dapat masa during construction, tengah construction kita dapat satu mata air, lepas tu mengalir tanpa berhenti. So this is for the name from Tallulah lah. Tallulah means leaping water. So tanpa stop lah mengalir air. Bilik yang tersedia di sini selesa dan mampu memenuhi citarasa pengunjung. Bersih, kemas dan praktikal sentiasa menjadi konsep ruang tidur. Semua bilik yang terletak di atas bukit ini menerapkan rekaan moden dan lebih santai. Kami ada 16 kabin, lepas tu muat up to about 60 orang. Bilik kabin kita ada 3 jenis. Kami ada bunk bed, lepas tu kita ada deluxe cabin for 2 orang, pun ada roof cabin for family. Roof cabin yang paling syok lah the view because got 2 tingkat.
Different bilik ada different harga, termasuk juga macam sarapan, aktiviti semua tak ada charge lagi. Pelbagai aktiviti boleh dilakukan jika menginap di sini. Selain mengamalkan konsep tangkap dan lepas, pengunjung juga boleh memancing ikan di kolam ini untuk dijadikan hidangan. Bukan harga yang menjadi ukuran, tetapi masa yang dapat diluangkan bersama yang tersayang pasti memberi lebih makna. Sebelum build this place, kami pun harap orang-orang pun get away from the busy life. Lepas tu balik kampung, buat mereka punya tangan kotor, baik tanam-tanam, ternakan binatang juga. Lepas tu kita sama-sama belajar macam back to nature and love nature. Dekat sini kita boleh macam outdoor activity, pertanian, lepas tu mancing, yoga. So, semua orang balik to the nature and then release from stress. Di sini kita pun dekat kaki Bukit Gunung Lambat. So, dekat sini kalau you naik tu famous pokok besar, 20 minit macam tu. So, it's good for hiking juga. Sebagai seorang pencinta alam sekitar, pemilik turut mengamalkan tanaman organik dan sifar bahan buangan. Pengunjung dibenarkan memetik sayur-sayuran ini untuk dijadikan sajian. Selain dapat mendidik generasi muda akan kepentingan bercucuk tanam, diharapkan mereka lebih faham dan tahu pertanian juga adalah perniagaan. Dekat sini kita pun ada event hall, cafe and also farm shop that serving macam farm produce. So apa-apa kita tanam, kita serve dekat cafe, dekat farm produce and all that. Tanam-tanam tanpa budget chemical, lepas tu tanpa chemical racun. More like a circle, kita punya macam zero waste. So kita ada apa bazir tu kita hantar dekat kebun. So kebun kita buat eco enzyme macam baja-baja fertilizer tu from the waste lah. Lebih menarik, hasil buah-buahan tempatan di sini boleh dinikmati apabila tiba musimnya. Pemilik hanya mahukan sumber makanan yang terbaik buat pelanggan. Kami ada berbagai pokok buah-buahan, pun ada sayur-sayur. Buah-buahan macam dragon fruit, longgan, lychee, avocado, durian, musang king, turi hitam juga. Tempahan BBQ boleh dibuat khusus untuk mereka yang mahu bersantai bersama keluarga dan rakan taulan. Melihat kepada sambutan, lokasi ini sentiasa mahu memberikan yang terbaik agar ia terus berkembang dan mendapat tempat di mata umum. Next plan kita pun ada planning macam camping, lebihkan outdoor activity. Tambah lagi maybe art class and all that. So kanak-kanak from sini boleh belajar like maybe more knowledge about pertanian, lepas tu recycle, eco enzyme and all that. So tampakkan mereka punya interest about pertanian juga. Setiap lokasi percutian menjanjikan pengalaman yang berbeza. Begitu juga dengan penginapan tanah tinggi ini yang mempertaruhkan pemandangan hijau dan segar buat tetamu yang hadir. Sesekali dapat meluangkan masa bersama keluarga, pasti lebih bermakna. Sejam bersama, Nona sudah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami dan jutaan terima kasih kepada pemilik kediaman Nurul Huda Abdul Aziz kerana sudi menerima kunjungan Nona. Seperti biasa, layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Pastikan temu janji anda bersama kami minggu hadapan. Nona, inspirasi wanita buat semua. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri cabaran